durhakai, summa adbara yas'a. Kemudian dia berpaling seraya berusaha menentang Nabi Allah Musa alaihi salam. Fahasyara fanada, maka dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya lalu berseru memanggil kaumnya. Faqala ana rabbukumul a'la. Seraya Fir'aun berkata, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Fa'akhazahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Maka Allah menyiksanya dengan azab di akhirat dan azab di dunia. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Sesungguhnya dalam padah yang menimpa Firaun itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang takut kepada Tuhan. Ini satu tema yang menceritakan tentang bagaimana Nabi Allah Musa AS berdakwah kepada Firaun, mengajak Firaun beriman, mengajak Firaun supaya dipimpin oleh Nabi Allah Musa mendapatkan taufik dan hidayah. Tetapi apa yang berlaku kepada Firaun? Firaun dengan tiba-tiba dia mengaku, dia panggil orang dia, pembesar-pembesar dia, rakyat dia dipanggil dan dia mengaku, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan yang maha tinggi. Bila didakwah Nabi Allah Musa alaihi salam, tiba-tiba Firaun jadi angkuh, takabur, lalu mengaku menjadi Tuhan. Sangat berbeza, sangat berlawanan dengan apa yang nak disampaikan oleh Nabi Allah Musa alaihi salam. Kemudian lepas itu dijanjikan dengan azab, bukan azab sekadar di akhirat, tetapi Allah menyebut azab di dunia dan di akhirat. Fa akhazahullahu nakalal akhirati wal ula. Dua azab dunia dan juga azab akhirat. Dan akhir pada tema ini Allah menyebutkan inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Sesungguhnya dalam kisah Nabi Allah Musa ni ada pengajaran yang sangat besar yang boleh memberikan seseorang itu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila diberikan ayat ini, dia nampak kalau zaman Nabi Muhammad, musyrik Mekah tak ada yang mengaku menjadi Tuhan. Tetapi Nabi Musa ini dia berhadapan dengan golongan yang syirik kepada Allah, bukan setakat syirik, sampai label mengaku menjadi Tuhan. Lagi tinggi ujian kepada Nabi Allah Musa AS. Jadi ia sedikit sebanyak memberikan ketenangan kepada Nabi Muhammad SAW bahawa dalam dakwahnya, bahawa sebelum zaman ini Nabi lain diuji dengan lagi teruk, lagi susah, yang mana musuh-musuh pada ketika itu sampai peringkat mengaku menjadi Tuhan. Okey. Kita tengok apa kata pengarang dia kata. Kaitan ayat dengan ayat sebelumnya, ini munasabat. Munasabat ni maksudnya satu kaitan ayat dengan ayat sebelumnya, atau kaitan surah dengan surah. Satu disiplin ilmu yang membicarakan tentang perkaitan ayat dengan ayat atau surah dengan surah ini. Ini pengarang dia buatkan kaitan ayat dengan ayat sebelumnya. Setelah Allah menjelaskan mengenai kesungguhan orang-orang kafir menafikan kewujudan hari kebangkitan semula dan persendaan mereka tentang menerusi kata-kata mereka, kalau kebangkitan itu benar terjadi, maka ia adalah suatu kebangkitan yang merugikan. Maksudnya Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diuji dengan kaumnya, yang mana kaumnya bila dicerita tentang kiamat ni, kaum dia buat pelawak. Musyrik Mekah ni buat lawak. Betul ke bangkit? Kalau gitu kita nanti bangkit memang rugilah akhirat nanti. Golongan musyrik Mekah dia setakat dia pelawak aja gitu. Dia tak percaya dan dijadikan lawak apa yang Nabi SAW sampaikan. Kata-kata mereka ini menimbulkan satu tekanan perasaan kepada jiwa Nabi Muhammad SAW. Dari itu Allah menampilkan kepadanya kisah Nabi Musa dengan Fir'aun yang bersifat taghut, itu melampaui batas. Musa menanggung kesusahan besar untuk mengajak Fir'aun kepada dakwah Islamiah. Ini sudah tentu melegakan rasa susah hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila berdepan dengan penguasaan daripada
kaumnya dan kedegilan mereka untuk menerima dakwahnya. Dalam masa yang sama, ia merupakan satu amaran kepada orang-orang kafir yang mendustakan Nabi Muhammad SAW bahawa mereka juga tidak mustahil bakal ditimpa malapetaka, sebagaimana yang telah menimpa bangsa yang lebih kuat dan perkasa daripada mereka, sehingga mereka terus kekal dalam kekufuran. Allah akan melakukan sebagaimana dia telah melakukan kepada orang-orang sebelum mereka sebagai satu amaran dan pengiktibaran. So bahagian ayat ini sehingga yang terakhir tu, inna fi zalika la'ibratan liman yakhsha. Keseluruhan kisah Nabi Musa ini bukan setakat satu menenangkan hati Nabi SAW. Kemudian yang kedua juga dia memberi impak, kesan yang sangat besar kepada musyrikin Mekah. Musyrikin Mekah dia tengok bagaimana azab-azab yang Allah Subhanahu Wa Taala janjikan kepada Firaun yang sampai mengaku menjadi Tuhan, bahawa bentuk-bentuk azab seperti ini boleh dikenakan kepada mereka yang kufur. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, so pengarang dia buatkan ayat yang lain, redaksi bentuk ayat yang hampir sama cerita ini dengan surah An-Nazi'at ini. Pengarang dibawakan surah Fussilat ayat 13 hingga 14. Apa Allah Ta'ala berfirman, fa in a'radu faqul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'adin wa samud idh ja'atuhum rasul min baini aydihim wa min khalfihim alla ta'budu illallah qalu law sya'a rabbuna la anzala malaikah fa inna bima ursiltum bihi kafirun. Bermaksud, jika mereka berpaling, maka katakanlah, aku peringatkan kamu dengan panahan petir seperti petir yang menimpa kaum Ad dan Samud ketika rasul-rasul datang kepada mereka dari depan dan belakang mereka dengan menyerukan, janganlah kamu menyembah selain Allah. Mereka menjawab, kalau Tuhan kami menghendaki, tentu Dia akan menurunkan malaikatnya. Maka sesungguhnya kami kafir kepada wahyu yang kamu diutus membawanya. So, Dr. Wahbah Zuhaili dibawakan satu ayat lain yang mempunyai kisah yang hampir sama kepada kaum-kaum tu terdahulu, iaitu kaum Ad dan kaum Samud, yang mana apabila mereka ini kafir, disuruh beriman, diajak beriman oleh nabi-nabi mereka ini kafir menentang. Tetapi apa yang Allah peringatkan, Allah Ta'ala akan turunkan panahan petir, petir yang akan datang terus menyambar mereka, menyebabkan mereka ini semua mati. Ini juga bersatu ayat yang lain, peringatan kepada golongan-golongan yang kafir, yang kufur, yang tidak mahu beriman. Tengok tafsir dan juga ulasan oleh pengarang dia. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, sudahkah sampai kepadamu wahai Muhammad kisah Nabi Musa tatkala Tuhannya memanggil di lembah suci, itu di Tua. Ini ayat 15 dan juga ayat 16 An-Nazi'at itu. Apakah tidak sampai kepada kamu kisah Nabi Musa yang diutuskan oleh Allah kepada Firaun dengan dibekalkan kepadanya berbagai mukjizat bagi membantu dakwahnya. Allah SWT bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, kamu tak tahukah cerita tentang Nabi Musa, bagaimana dia ini berdakwah? Dan Nabi Musa ini Allah berikan dengan pelbagai kelebihan, Allah Ta'ala berikan dengan pelbagai mukjizat supaya dia dapat berdakwah kepada kaum ni. Kamu tahu tak cerita itu? Apakah tidak sampai kepada kamu kisahnya sewaktu dia menyeru Tuhannya di waktu malam dengan berkata-kata kepadanya? Apakah tidak sampai kepada kamu kisah dia menerima tanggungjawab kenabian dan kerasulan di suatu lembah tua yang bersih, iaitu satu lembah di Bukit Sina, sewaktu Allah memanggilnya? Allah Ta'ala nak memberikan peringatan kepada Nabi Muhammad. Ingat balik cerita tentang Nabi Allah Musa AS, juga seorang Nabi yang diberikan tanggungjawab yang sangat besar untuk berdakwah. Mengapa Allah menyebut Nabi Musa, tidak nabi-nabi yang lain? Ini kerana Musa merupakan antara para nabi
yang paling menonjol dari segi mukjizatnya berbanding dengan kalangan anbiya sebelumnya. Sebutan tentang Musa ini akan menerbitkan rasa terhibur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah baginda berdepan dengan kaum yang ingkar. Pada masa yang sama, ia memberikan satu amaran kepada orang-orang kafir Quraisy terhadap azab yang akan diturunkan sebagaimana pernah diturunkan ke atas Fir'aun dan bala tenteranya. Sedangkan kalau mahu dibuat perbandingan, golongan Fir'aun dan bala tenteranya jauh lebih kuat daripada mereka. Ini yang saya sebutkan tadi, bahawa satu bentuk perbandingan yang Allah datangkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahawa Nabi Musa dengan kaumnya diujilah lagi berat. Dia merupakan bangsa yang sangat kuat dan juga gagah. Setelah itu Allah menerangkan tugas yang dipikul oleh Musa alaihi salam. Musi firman yang bermaksud, dan katakanlah kepada Fir'aun, adakah kamu mahu membersihkan diri dari kesesatan, dan kamu akan kupimpin ke jalan Tuhanmu agar kamu takut kepadanya. Itu ayat 18 dan ayat 19 surah An-Nazi'at. Allah berkata kepada Nabi Musa alaihi salam, pergilah kepada Fir'aun yang bersifat tauhid. Tauhid ni dia melampau di negeri Mesir. Sesungguhnya maksiat, kesombongan dan penderhakaannya kepada Allah telah melampaui batas, sehingga dia mengaku menjadi Tuhan. Sampai peringkat mengaku menjadi Tuhan ni label paling tinggi lah. Kalau musyrikin Mekah tu setakat dia syirik. Syirik ni maksudnya dia percaya kepada ada Tuhan. Tuhan Allah tu dia percaya ada. Dalam ayat lain Allah Ta'ala sebut, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulanna Allah. Sekiranya kamu tanya kepada golongan-golongan kafir dekat Mekah itu, tanya mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka semua akan mengatakan Allah. Maksudnya mereka percaya pada Allah. Itu satu sudut. Tetapi mereka syirik. Syirik maksudnya menduakan Allah. Percaya kepada Allah, dan waktu yang sama dia percaya kepada Al-Lata, Al-Uzza, berhala-berhala yang ada di sekeliling Kaabah yang mereka cipta sendiri. Maksudnya percaya Allah berjaya sebagai Tuhan, tetapi dalam waktu yang sama dia mensyirikkan Allah, percaya kepada yang lain sebagai Tuhan, mempersekutukan Allah. Berbeza dengan Nabi Musa alaihissalam yang berdepan dengan Fir'aun. Fir'aun ini sampai satu peringkat dia mengaku, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan yang maha tinggi. Tak ada lagi yang mengaku menjadi Tuhan melainkan dia yang mengaku menjadi Tuhan. Nak tunjuk ditutup terlalu angkuh dan juga sombong, sehingga Allah letakkan sebagai Fir'aun itu adalah tagha, melampaui batas. Bukan syirik. Syirik menduakan Allah. Ini tak percaya Allah, dia kata dia sendiri itu Tuhan. Dia telah mendakwa sebagai Tuhan, berlaku zalim terhadap kaum Bani Israel. Dan memang Fir'aun ni dia melakukan kezaliman kepada Bani Israel, dan memaksa kaumnya mengabdikan diri kepadanya, buat zalim, dan dia suruh semua kaum dia menyembah kepada dia. Kemudian Allah mengajar kepadanya cara-cara menyampaikan dakwah. Satu tadi Allah Ta'ala bawakan cerita Nabi Musa, kemudian keangkuhan Fir'aun yang sifatnya taghut itu melampaui batas. Kemudian Allah nak ajar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana cara nak berdakwah kepada kaum dia, musyrikin Mekah. Walaupun musyrik, tapi bagaimana metod kaedah dakwah yang terbaik. Allah bawakan contoh bagaimana Allah ajarkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Walaupun Fir'aun itu mengaku menjadi Tuhan, tetapi Allah ajar Nabi Musa cara yang paling baik, paling lembut untuk berdakwah kepada Fir'aun, agar dengan kelembutan itu mahu dia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang disebutkan, kemudian Allah mengajar kepadanya cara-cara menyampaikan dakwah dengan firman-Nya. Ini dibawakan surah Taha ayat 44. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Yang mana Fir'aun pada ketika itu dia dah mengaku dah ini adalah Tuhan, tetapi cara yang Allah Ta'ala ajar,
kepada Nabi Musa, macam mana? Maka kamu berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan ia ingat atau takut. Faqula lahu qawlan layyina. Nabi Allah Musa alaihissalam ni, dia ada seorang Nabi lagi yang sama dengan dia, itu Nabi Harun alaihissalam. Disebutkan Nabi Musa ni kalau cakap dia tak berapa lancar sangat. Adalah kisah di sebaliknya. Dan dia minta teman, Allah Ta'ala berikan dia Nabi Harun alaihissalam. Jadi ketika mana pergi berjumpa dengan Fir'aun, Musa dan juga Harun pergi berjumpa dengan Fir'aun, Allah ajar apa Allah Ta'ala kata? Dia kata faqula lahu qawlan layyina. Faqula lahu qawlan layyina. Kamu pergi kepada Fir'aun itu dan cakap kepadanya dengan perkataan, dengan bahasa layyina. Layyina ni maksud dia sangat lemah lembut, bahasa yang boleh diterima, yang tidak berlaku keangkuhan sombong. Ini cara kita berdakwah. Kita lah tuan-tuan ya, sama dengan isteri, dengan anak-anak kita, dengan rakan, sahabat, adik-beradik kita, bila sesuatu bentuk nasihat, ini bentuk dakwah, dalam bentuk nasihat kita kepada anak kita kena gunakan bahasa yang layyina. Kalau Nabi Musa sampai peringkat mengaku menjadi Tuhan, ni level paling tinggi pun Allah ajar cakap dengan layyina, dengan bahasa yang lembut. Supaya apa? Kelembutan itu dia akan meleburkan keangkuhan, akan meleburkan kesombongan yang ada pada Fir'aun. Jadi kita dalam berdakwah, jadi kita dalam memberi nasihat kepada anak, suami, isteri, rakan-rakan dan sebagainya, kita kena gunakan bahasa yang paling lembut. Sebab kalau keras, lawan yang keras, dia tak jadi apa-apa tuan-tuan. Orang yang angkuh, sombong ni kita guna keras, dia tak jadi. Dia bila keras, lawan dia lah lembut. Itu yang diajar oleh Allah SWT. Kena layyina, bahasa yang lembut. Walaupun dah mengaku menjadi Tuhan, diajar qawlan layyina, yang mana kata Allah SWT dengan perkataan yang lemah lembut itu, kata Allah, dia menghasilkan dua perkara. La'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Mudah-mudahan ia ingat apa yang kamu dakwahkan. Satu yatadhakkar, dengan kelembutan tu dia akan ingat. Orang sombong, bongkak, takabur, orang yang angkuh, apabila kita cakap dengan dia kata yang baik, panggil dia ke tepi, sembang, terang dia kata, walaupun mungkin dia dengar aku dengan kesombongan, dia tak, tapi dia balik nanti dia naik kereta, dia fikir, betul juga tadi, sahabat dia berkata ini, dia akan fikir balik. Itu yang dikatakan, dia terdekar, dia akan ingat, dia kata ini, betul juga, walaupun aku tadi duk cover lain nampak macam sombong, angkuh, duk cover macam best, aku betul, tapi betul lah apa dia cakap. Ternyata itu yang Allah Ta'ala sebut yatadhakkaru, la'allahu yatadhakkaru. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, disebutkan di sini ialah aw yakhsha, ataupun dia akan menjadi takut. Satu, ini dakwah Nabi Musa kepada Fir'aun. Sebab Fir'aun yang pertama yatadhakkar, diingat balik, betul yang Nabi Musa dengan Harun sebutkan begini, Tuhan. Satu, supaya dia ingat. Kedua, yakhsha, dia menjadi takut, menjadi gerung kepada apa yang disampaikan tentang azab, tentang balasan, tetapi dengan cara yang bagaimana? Yang Allah minta, dengan qawlan layyina, dengan kata-kata yang sangat lemah lembut. Maksudnya setelah kamu sampai kepada Fir'aun, tanyakan kepadanya, mahukah kamu membersihkan diri kamu daripada kotoran syirik dan keaiban? Aku bersedia menunjukkan kepada kamu jalan mengenal Tuhan, mentauhid dan beribadah kepadanya. Takutlah kepada siksanya dengan melakukan apa yang diperintahkan dan menjauhi segala yang dicegah olehnya. Ketakutan sebenarnya tidak dicapai kecuali oleh orang yang diberikan petunjuk. Allah mengingatkan Musa supaya baginda menyampaikan perkara-perkara itu melalui ucapan yang lemah lembut, agar dakwah baginda lebih berkesan
kepada golongan penguasa yang jahat. Golongan ini selalunya memerlukan pendekatan yang berhemah dan lemah lembut. Pendekatan sedemikian boleh meringankan sedikit tindak balas negatif yang diterima dan mengurangkan darjah keangkuhan mereka. Perintah supaya berlemah lembut ini beberapa kali diulang-ulang menerusi beberapa ayat dalam Al-Quran. Sebagai contoh ialah firman Allah Subhanahu wa taala. Dibawakan dari contoh yang lain oleh pengarang. Surah Taha ayat 44 ni, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Ayat ini menjadi dalil bahawa tujuan pengutusan Rasul iaitu untuk menyampaikan hidayah kepada manusia agar mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Panduan untuk mengenal Allah ini tidak boleh dicapai melainkan daripada orang yang membawa petunjuk. Ya. Kemudian dimasuk kepada ayat yang 20. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahawa Musa alaihi salam telah menunjukkan kepada Fir'aun mukjizat yang dimiliki olehnya. Jadi Nabi Musa dia kata bila dia berdakwah kepada Fir'aun, tentulah maunya Fir'aun ni tak terima. Dia katakan Nabi Musa ni bukannya Nabi, macam-macam lah helah yang digunakan oleh Fir'aun. Tetapi setelah didakwah oleh Nabi Musa, apa step seterusnya? Nabi Musa ni perlu menunjukkan bukti kenabian dia. Dengan apa? Dengan mukjizat yang Allah berikan. Jadi dia menunjukkan kepada Nabi Musa mukjizat yang dia miliki, yang Allah berikan. Firman-Nya yang bermaksud lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang sangat besar. Ini An-Nazi'at ayat ke-20. Musa mengeluarkan mukjizat besar yang ada pada baginda lalu ditunjukkan kepada Fir'aun bagi membuktikan kebenaran dakwaan bahawa baginda adalah seorang nabi. Mukjizat itu ialah pertukaran tongkat menjadi ular atau tangan yang bersinar. Namun Fir'aun tetap menolak dan mendustakan sebagaimana disebut dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang bermaksud, tetapi Fir'aun mendustakan dan mendurhakai. Kemudian dia berpaling seraya berusaha menentang Nabi Musa alaihissalam. Itu ayat 20, ayat 21, 22 surah An-Nazi'at. Nabi Musa datang kepada Fir'aun, dakwah, tak nak terima, tolak. Kemudian Nabi Musa tunjukkan mukjizat. Mukjizat Nabi Musa apa dia? Tongkat jadi ular. Apabila Fir'aun dia panggil tukang-tukang sihir dia supaya membuat sesuatu sihir kepada Musa, dia keluarkan, jadikan adanya ular-ular palsu dengan sihir. Nabi Musa ubah tongkat itu menjadi ular, dan tongkat itu memakan sihir-sihir yang dicipta oleh pembesar-pembesar Fir'aun satu. Kemudian mukjizat yang kedua yang ditunjuk oleh Nabi Musa dia letak tangan dekat bawah ketiak dia, boleh keluar nampak tu bercahaya. Itu disebutkan dalam surah Taha dan beberapa tempat itu. Tetapi disebutkan ayat 21 dan 22 An-Nazi'at ini, Fir'aun itu dia tetap mendustakan bila dah tengok mukjizat tadi, yang mana tukang-tukang sihir Fir'aun tu tak berjaya mengalahkan Nabi Musa. Tak berjaya, tapi dia tetap mendustakan dan menderhakai. Kemudian dia berpaling seraya berusaha menentang Musa alaihi salam. Fir'aun tetap mendustakan Musa dan menafikan kebenaran yang telah dibawa olehnya. Dia derhaka kepada Allah dan enggan mentaatinya. Dia berpaling ke belakang dan enggan beriman. Malah dia menunjukkan reaksi balas dengan melakukan kerosakan di muka bumi. Dia begitu bersungguh-sungguh merancang tipu muslihat ke atas Musa dan menentang dakwah Nabi Musa dengan sekeras-kerasnya. Dia cari ruang dan peluang. Tengok ujian kepada Nabi Allah Musa AS ini. Bila dah Fir'aun tak mau beriman, akhirnya dia nak cari ruang dan peluang untuk bunuh Nabi Musa, sehingga Nabi Musa dan juga orang yang beriman dengan Musa lari sampai nak menyeberang Laut Merah dan dikejar oleh Fir'aun. Dia kata gini, kata pengarang dia kata, Allah menghimpunkan perkataan kazab, iaitu mendustakan, dan juga
asa. Asa maksud dia menderhaka. Fakazzaba wa asa. Dia ada dua situ. Fakazzaba wa asa. Dua perkataan. Okey. Bagi menunjukkan bahawa pendustaan, iaitu kadzab itu, pendustaan mereka adalah dengan hati dan juga lidah. Hati dan lidah. Maksudnya dusta, fakazzaba wa asa tu, dia dikatakan dusta dan juga menderhaka itu adalah dengan hati dan juga lidah. Ada dua. Satu dengan hati dan juga dengan lidah. Dua-dua. Bukan setakat dekat lidah saja, tetapi sebenarnya benda tu ada dalam hati mereka. Lebih jauh mereka derhaka dengan tindakan dan perbuatan. Lebih lagi pada itu, diambil tindakan untuk merosakkan Nabi Allah Musa alaihi salam. Firman Allah bermaksud, maka dia mengumpul pembesar-pembesarnya lalu berseru memanggil kaumnya seraya berkata, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Ini ayat 23 dan 24 dan An-Nazi'at. Apa dia? Firaun mengumpulkan bala tenteranya untuk beliau mengambil buah fikiran mereka atau menghimpunkan tukang sihir bagi merancang persaingan dengan Nabi Allah Musa alaihi salam. Sehingga beliau menyeru dari tempat perhimpunan itu atau memerintah orang menyeru, akulah Tuhan yang paling tinggi, Tuhan yang berkuasa mutlak, tidak ada Tuhan lain mengatasi aku. Ini kata Fir'aun kata. Justru akibat perbuatannya yang biadab itu, Allah memberikan balasan kepadanya dengan menenggelamkan beliau bersama bala tenteranya. Inilah yang disebut oleh Allah dalam firman-Nya yang bermaksud, maka Allah menyiksanya dengan azab di akhirat dan azab di dunia. Itulah yang disebutkan ada dua bentuk azab yang kena kepada Nabi Allah, yang terkena kepada Fir'aun. Fa'akhazahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Azab yang ada di dunia dan juga azab di akhirat. Di dunia itu Allah Ta'ala azab dia dengan tenggelam ke dalam laut, ke dalam laut merah. Allah telah mengambil tindakan keras terhadap Fir'aun sebagai tindak balas atas kejahatan untuk diambil i'tibar dan pelajaran oleh golongan yang ingkar di permukaan bumi ini. Peringatan buat mereka kepada balasan di hari akhirat yang berupa azab api neraka. Pengiktibaran pertama yang disebut oleh ayat ini ialah azab di dunia dengan ditenggelamkan ke dalam laut. So, dua azab. Azab pertama ditenggelamkan dalam laut. Ini bertujuan untuk diambil iktibar oleh orang-orang yang mendengar peristiwa ini. Dengan itu sudah pastilah sebutan kisah Fir'aun dan perbuatannya itu menjadi satu iktibar yang sangat berkesan bagi orang-orang yang takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya. Mereka ini akan melihat kisah-kisah orang-orang dahulu kala lalu membuat perbandingan dengan realiti kehidupan hari ini dan masa depan. Firman Allah, al-akhirah wal-ula, bermaksud yang tersedia dari awal ialah dunia dan akhirat. Inilah pendapat yang lebih menepati makna ayat ini menurut pandangan Ibnu Katsir. Okey, habis itu tema yang kedua. Ayat bermula daripada ayat 15 hingga 26. Jadi Allah bawakan kisah Nabi Musa alaihi salam dalam tema yang kedua surah An-Nazi'at ini untuk apa? Yang pertama tadi, memberi keterangan kepada Nabi SAW tentang ada sebenarnya dulu namanya Nabi Musa berdepan dengan Firaun, diuji sangat berat, yang lebih berat daripada yang diuji kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Muhammad setakat musyrikin Mekah, syirik aja, kemudian ejek Nabi, kata Nabi, perolok-olokkan apa yang Nabi bawa. Begitu tahap level kepada Nabi Muhammad. Tetapi Nabi Musa sampai peringkat Firaun itu mengaku menjadi Tuhan, buat sihir lawan kepada Nabi Musa. Kemudian cari ruang dan peluang untuk membunuh Nabi Musa alaihissalam sampai label itu. Sedangkan Nabi Muhammad setakat diperolok-olokkan sahaja. Kemudian memberikan ketenangan kepada Nabi tahu, rupanya ada Nabi dulu lagi teruk ujian dia daripada aku. Begitu diberi faham oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam tema yang kedua. Kemudian bagi kita pula, apabila kita melihat tema yang kedua ni, kita memahami
bahawa para nabi itu, setiap nabi itu ada ujian masing-masing. Setiap nabi itu Allah berikan ujian, dan kehidupan kita pada hari ini begitu juga. Kita ni sebagai bapa, sebagai suami, sebagai ayah diuji dengan apa? Allah Ta'ala uji kita dengan isteri, mungkin isteri kita ada masalah. Allah Ta'ala uji kita dengan anak-anak, mungkin anak-anak kita bermasalah. Allah Ta'ala uji kita dengan mak dan ayah kita, mungkin ada masalah. Adik-beradik kita yang ada masalah. Dan semua itu apabila kita membaca subtema ini, memberikan ketenangan kepada kita, memberikan ketenangan kepada kita, memberikan kesabaran kepada kita untuk terus memberi faham agama yang baik. Dan apabila kita berhadapan dengan suasana itu, apa perlu kita buat? Sebagaimana yang Allah ajar kepada Nabi Musa tadi, faqula lahu qawlan layyina. Kamu cakap kepadanya, dakwah kepadanya dengan bahasa yang sangat lemah lembut. Ini perkara penting yang diajar oleh Allah kepada Nabi Musa, dan Allah ajar Nabi Muhammad berdepan dengan musyrikin itu juga kena gunakan qawlan layyina, kata-kata yang sangat lemah lembut. Dan kita juga kena faham, apabila kita pada hari ini berdepan dengan pelbagai masalah, kita kena ambil pendekatan itu dengan pendekatan yang lemah lembut, pendekatan yang baik, yang mana orang yang mendengar, orang yang tidak bersetuju dengan kita itu dapat memikirkan apa yang kita sampaikan. Ada dua yang disebutkan itu tadi, la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Satu, bila kita sebut mungkin pada suami, isteri, anak-anak, kaum keluarga kita, atau bila kita sebut benda-benda yang betul dengan agama, maka ada dua perkara. Satu, yatadzakkaru, dia ingat, dia fikir balik, betul lah tadi ayah kata, abah kata ini, abang kata itu, ataupun apa yang kita sampaikan itu, dia kata betul, walaupun dia tak nak terima dengan penuh angkuh. Itu pentingnya. Sebab apa? Qawlan layyina, dengan bahasa yang lembut. Satu. Kedua, dia melahirkan yakhsha, la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Kedua, dia melahirkan yakhsha. Yakhsha, dia akan takut, salah ni, berdosa ini, azab dia lah ni, neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi insyaAllah, alhamdulillah, tuan-tuan, so kita habis subtema yang kedua. InsyaAllah kuliah kita yang akan datang, kita akan masuk kepada subtema yang ketiga, iaitu menegaskan kewujudan hari kebangkitan melalui penciptaan langit, bumi dan bukit bukau, bermula pada ayat 27 hingga 33 ini, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al lahum fina wa la ma'ana wa la man yattabi'una syaqiyya wa la matruda wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.